5 seconds. 4, 3, 2, 1. Dalam segmen Tanya Jakim, mengikut prosedur auditan, jadi mungkin sensitiviti di kalangan peserta. macam mana nak melahirkan orang yang Beribakan bimbingan, kita memberikan nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran sesat ke mana? Isu yang malar segar dibincangkan di Malaysia. Kalau dahulunya ajaran sesat ini berakar daripada tahun 1990-an, sejarah perkembangan ajaran sesat ini, kalau dahulunya ia melibatkan ajaran kebatinan, pemujaan kepada sesuatu tempat ataupun kepada seseorang tokoh. Masa berlalu dengan perkembangan teknologi maklumat, ia berkembang melalui ajaran sesat berbentuk pemikiran. Apabila seseorang meluahkan apa yang terbuku dalam fikirannya di media sosial sehingga menarik pandangan orang lain untuk mengikuti pemikiran tersebut. Lantas beberapa insiden maupun adegan perasaan timbul, emosi menyebabkan perbincangan melalui ajaran sesat ini semakin berakar dalam negara kita. Adakah kerana Jabatan Agama lambat mengambil tindakan menyebabkan ajaran ini berluasa, ataupun proses untuk mensabitkan kesalahan kepada ajaran sesat ini memakan masa jalur undang-undang yang begitu panjang, ataupun kerana media sosial hari ini yang tidak ada sempadannya menyebabkan ajaran sesat ini berleluasa di dalam negara kita. Semuanya kami akan bincang dalam Tanya Jakim, pelantar kepada isu-isu urus takbir agama Islam di Malaysia di Tanya Jakim pada hari ini. Baik, bersama dengan saya pada waktu ini yang akan berkongsi idea dan juga pandangan serta solusi dalam tajuk ajaran sesat ke mana, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Najmuddin Abdul Karim, merupakan Ketua Penolong Mufti, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Apa khabar, Ustaz? Alhamdulillah, sehat seadanya. Hari ini solat Jumaat di mana? Hari ini sembahyang Jumaat di Nilai Negeri Sembilan. Masya-Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Penuh? Alhamdulillah. SOP pun begitu ketat lah. Ya, betul. Sekarang ni dah tak ada denda-denda kan. Semua main mahkamah sekarang ni. Baik. Saya dipahamkan Ustaz Najmuddin sebelum beliau berkhidmat di Pejabat Mufti, beliau lama di bahagian penyelidikan Jakim di cawangan akidah yang banyak membuat kertas-kertas penyelidikan berkaitan dengan akidah dan juga terlibat dalam penyiasatan ataupun kita panggil sebagai untuk membantras, membasmi dan juga mengenal pasti ciri-ciri ajaran sesat ini. Baik, Ustaz Najmuddin, saya nak mulakan kerana saya ingat ramai orang hari ini tertunggu-tunggu tajuk ini. Saya mulakan dengan sedikit fakta supaya memberi suluhan kepada tajuk kita ini. Soalan yang asasnya adalah, Ustaz, adalah kalau kita baca dari sudut terjemahan ajaran sesat, ia adalah ajaran yang dibawa oleh orang Islam ataupun bukan Islam yang klaim itu adalah ajaran Islam tapi ia bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Itu yang dipakai oleh penguatkuasa agama. Mungkin Ustaz boleh jelaskan lagi apa maksud ajaran sesat itu sendiri, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat moderator Ustaz Hariri. Jadi berkait dengan isu ajaran sesat ini, ya, sebagaimana yang Ustaz Hariri sebut tadi, jadi saya ulang sikit sebelum kita boleh hurai sikit sebanyak kan. Baik. Dia memang ajaran sesat ini yang kita dah terima pakai dia punya apa definisinya lah. Ya, kalau tak silap saya dalam persetujuan dengan Mabib. Kita terima bahawa ajaran sesat ini adalah sebarang bentuk ajaran, amalan ataupun fahaman. Okey, sama ada dia dibawa oleh orang Islam ataupun orang bukan Islam, dan dia mendakwa bahawa ajaran poin dekat penting dekat sini Ustaz Hariri perkataan mendakwa. Okey. Dia mendakwa sama ada orang Islam atau bukan Islam itu, dia mendakwa ajaran yang dia bawa, fahaman yang dia bawa, idea yang dia bawa itu selaras dengan ajaran Al-Quran dan juga Sunnah. Ataupun selaras dengan apa kita kata akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi hakikatnya bila kita tengok
apa yang dia bawa tu memang bertentangan. Saya bagi contoh macam ni lah, Ustaz Ari, senang ya. Sebab kita nak jelaskan, kadang-kadang netizen ni dia marah. Dia kata cerita buat ajaran sesat gini. Dia kata tu kenapa orang yang apa dedah aurat semua tu tak tangkap. Dia bukan sesat ke tu? Di sini saya nak jelaskan bahawa ada dua perkara, Ustaz Ari, dalam bab ini. Sebab tu saya tekankan tadi isu mendakwa. Mendakwa. Sebab apa? Ialah kadang-kadang ajaran ni dibawa oleh orang Islam sendiri. Ada kadang-kadang orang bukan Islam pun ada, ya, pernah dulu. Baik. Jadi perkataan mendakwa tu kita kata macam ni. Contoh kita kata seorang yang berpakaian tidak menutup aurat. Pakai seluar pendek, yang perempuan pakai skirt sebagainya kan. Jadi netizen kadang-kadang orang luar ni kadang-kadang dia kata kenapa yang tu tak dicah bawah ajaran sesat. Sebab itu perkataan mendakwa tadi penting. Sebab dia kalau orang yang kita ambil contoh Zahir kan, orang yang apa kita kata pakai seluar pendek ataupun pakai skirt tadi yang perempuan tadi mendedah aurat dan sebagainya, dia berjalan di pasar malam ke dan sebagainya. Pertama, kita akui itu adalah perlakuan dosa. Perlakuan dosa. Tetapi kita tidak dakwa benda tu sebagai ajaran sesat. Sebab dia tidak pernah claim apa yang dia buat tu adalah merupakan suruhan Nabi ataupun selaras dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Tapi dia saja nak pakai. Degil perangainya. Degil. Jadi kalau dia pakai, saya bagi contoh, kalaulah, tapi kita akui itu adalah perbuatan dosa. Mungkin dia akan dikenakan cah tindakan bawah bidang penguatkuasaan lah. Itu yang itu kita tak campur. Cuma kita kata dekat sini, kalaulah kita bagi contoh, dia pakai skirt atau dia seluar pendek Ustaz Riri. Contoh dia kata, Ustaz Riri, marilah sama-sama kita pakai seluar pendek untuk pergi pasar malam hari ni. Sebab apa? Sebab ini adalah merupakan sunnah Nabi pakai seluar pendek. Yes, itu salah. Itu ajaran sesat. Sebab dia mendakwa benda tu adalah merupakan ajaran ataupun sunnah Nabi. Sedangkan benda tu memang jelas bertentangan. Jadi itu yang kita poin kita tadi, bahawa sebarang bentuk ajaran, yang penting ada poin dia dakwa tu. Tapi kalau dia pakai ataupun dia apa, kata pakai skirt, pakai seluar pendek tadi, tapi itu dia buat hal dia sendiri, itu memang kita akui itu adalah merupakan dosa, tapi tidak kita kaji ataupun kita buat siasatan bawah isu ajaran sesat. Yang tu serah penguatkuasa lah. Jadi konotasinya adalah mendakwa. Jadi sekiranya seseorang itu mendakwa ini adalah ajaran daripada Quran dan Sunnah, sedangkan ia bertentangan, maka itu yang kita katakan ajaran sesat. Betul. Clear. Terbaik, Ustaz. InsyaAllah. Baik, kalau begitu kita sudah faham konotasi soal apa itu ajaran sesat. Sekarang ini kalau kita tengok di sama ada kita tengok ajaran yang telah difatwakan haram ataupun yang sedang dalam siasatan, ia mempunyai ciri-ciri yang pelbagai. Kalau ikut pemahaman saya ataupun sedikit pembacaan kecil saya, kalau dahulunya banyak ajaran sesat ini berakarkan kepada kebatinan, pemujaan dan juga ketokohan seseorang. Namun ia berkembang melalui pemikiran. Apabila adanya pemikiran seperti ini, ada pemikiran yang kebebasan dan sebagainya. Dan sekarang ini dia makin menirus dengan perasaan. Adanya emosi, maka maknanya ciri-ciri ini bertukar dan berubah mengikut keadaan, tempat dan masa. Atas pengalaman Ustaz, mungkin Ustaz boleh berkongsi sebagai orang awam untuk kenal, ini adalah ajaran sesat, ini tidak. Apa ciri-ciri penting yang Ustaz boleh highlightkan? Bila kita sebut tentang ciri-ciri ni, memang kita tak nafikan. Kita semasa saya duduk di JAKIM dulu pun, kita ada buat satu buku untuk panduan berkenaan dengan 58 ciri. Ini yang kira macam core punya ajaran sesat punya ciri lah. Di antara yang boleh saya sebut hari ni mungkin sebagai panduan umum. Panduan umum sehari ya. Dan juga untuk kita kata para penonton kita yang bersama dengan kita di FB Live hari ni. Jadi yang pertama, kita tengok ya. Saya pergi dulu kepada perkara yang utama. Biasanya ciri-ciri ajaran sesat ni, dia ada dua perkara yang paling utama. Pertama, dia mendakwa, kalau zaman-zaman dulu Ustaz Riri ya, yang zaman sekarang kita akan pergi sekejap lagi. Yang dulu, biasanya dia akan mendakwa, guru itu mendakwa dia adalah Tuhan. Tuhan. Tapi biasanya dia jarang sangat dia mendakwa bahawa aku adalah Tuhan. Tapi dia akan menggunakan elemen-elemen yang ada dalam ilmu-ilmu tertentu yang kadang-kadang benda tu betul. Dalam disiplin ilmu tersebut, contoh ilmu tasawuf ke apa, dia betul. Tapi bila masuk kepada ajaran sesat, dia mula manipulasi benda tu ikut kepentingan dia. Contoh kita kata pengakuan dia sebagai Tuhan.
Dia tak kata dia adalah Tuhan. Tetapi dia menggunakan konsep yang mungkin kalau kita tahu ialah al-hulul wal ittihad. Dua istilah yang hampir sama tapi ada sedikit perbezaan. Kalau dia kata, mungkin dia kata bahawa dia mengaku bahawa dia Tuhan, tapi dia tidak mengaku direct. Dia cuma kata Allah menempat dalam diri dia, ataupun dia kata dia bersatu dengan Tuhan. Okey, itu satu, mengaku diri sebagai Tuhan, atau mengaku dirinya sebagai Nabi. Yang ini dah jelas bertentangan dengan akidah Ahlussunnah lah, sebab hadis Nabi pun jelas, Quran pun jelas mengatakan bahawa Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW. Ataupun dia mengaku sebagai Imam Mahdi. Dulu pernah ada kan yang mengaku Imam Mahdi dan sebagainya. Ini tiga benda ni kadang-kadang dia dakwa untuk apa ni Ustaz hari ni? Pendakwaan ini sebenarnya dia ada mesej, motif dia yang paling utama. Apa dia? Untuk dia ikat pengikut dia. Maksudnya, apa yang aku cakap, kau jangan bantah. Sebab ini adalah arahan Tuhan. Sebab aku bukan bercakap atas arahan aku. Sekarang Tuhan telah menempat dalam diri aku, maka yang keluar adalah arahan daripada Tuhan. Cuma menggunakan perantaraan aku saja. Jadi engkau tidak boleh langgar perintah-perintah aku, sekalipun apa yang diperintahkan oleh guru dia itu jelas bertentangan dengan apa kita kata syariat. Syariat. Begitu juga dengan pengakuan elemen yang kedua saya sebut. Dakwaan dia mengetahui, guru-guru ini mengetahui benda-benda gaib. Benda gaib ni maksudnya biasanya lah dia akan mendakwa tahu apa yang akan berlaku. Yang telah berlaku kita tak nafikan. Ustaz Ria, kita tak nafikan. Yang telah berlaku mungkin tok guru ajaran sesat dan sebagainya ini mungkin dia boleh cerita detail apa yang berlaku 7 keturunan kita dulu, Ustaz Ria. Bila kita tanya mak kita, ayah kita betul cerita tok guru ni. Jadi kita rasa macam hebat dia. Tak hebat sebab mungkin dia menggunakan perantaraan jin. Sebab jin memang mengetahui apa yang telah berlaku. Sebab dia memang hidup lama. Okey, cuma yang ke depan, dia pun main agak-agak je jin ni pun. Dia pun tak tahu kan. Cuma dia kata mendakwa tahu benda gaib ini pun, biasanya tujuan dia, motif dia adalah untuk ikat. Ikat pengikut dia supaya jangan bantah apa yang dia cakap. Itu benda yang ada situ. Sekalipun apa yang dia cakap tu bertentangan dengan syariat ke apa ke, semua kita kena ikut. Perkara yang ketiga saya nak sebut. Okey, Ustaz Ria. Elemen ciri yang ketiga biasanya yang berlaku pada hari ni. Okey. Elemen biasanya dia akan mendakwa semua agama sama. Ini yang berlaku hari ni. Okey, itu yang berlaku pada hari ni. Mungkin dulu tak berlaku. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dulu pun dah ada. Kalau tak silap saya dalam ajaran Bahai, kalau tak silap, dia pernah mendakwa bahawa semua agama pun sama juga kan. Jadi dalam bab-bab ini, dakwaan semua agama adalah sama ni memang jelas bertentangan dengan Islam. Sebab zikir wirid kita lepas bayang pun innad dina indallahil Islam, agama yang diterima Allah hanyalah agama Islam. Jadi ini ciri-ciri yang paling utama yang ada dalam ajaran sesat itu. Okey, cuma yang baru ni ialah tentang semua agama adalah sama. Cuma saya nak kata ajaran sesat yang berlaku hari ini kebanyakannya menggunakan logik yang melampau. Logik yang melampau. Contoh kita kata macam inilah Ustaz Riri, senang. Logik yang melampau macam mana? Contohlah kita kata sekarang kita sembang Jumaat hari ni lah. Kita sembang Jumaat hari ni. Memang kita tahu hari Jumaat kita kerja. Kecuali di beberapa negeri yang cuti kan. Kita kerja. Jadi kita kadang-kadang bekerja untuk balik semula ke pejabat. Lantaran itu ada saranan daripada beberapa tokoh-tokoh liberal yang berada di Malaysia ni sendiri. Dia kata, kenapa kita tidak cuba ubah hari sembahyang Jumaat itu kepada hari Sabtu? Hari cuti. Dia orang cuti. Dan juga timbul yang selepas daripada itu mengubah tarikh hari raya. Ini mungkin sesat ni. Sebab dia dakwa dan dia ajak orang. Yang dia mendakwa bahawa kenapa kita tidak tentukan tarikh hari raya puasa berdasarkan kepada zon. Malaysia ada zon utara, zon selatan, zon barat, zon timur. Jadi kita tentukan tarikh hari raya. Zon Pantai Timur. Sariri nak balik Pantai Timur kan? Raya dulu. Rayanya 1 Syawal. Okey. Tapi zon Pantai Barat rayanya mungkin satu Muharram. Raya puasa lah. Kenapa? Sebab dia kata kita telah membuang masa jam sampai berbelah-belah jam. Tapi logik. Yes, logik. Dari sudut logiknya memang logik. Logik, tetapi ia bertentangan. Sebab tarikh hari raya bukan tarikh kita tentukan. Betul. Itu adalah merupakan tauqifi Allah yang tentukan tarikh tersebut. Itu di antara lah Ustaz Riri. Saya sebut 3 elemen besar yang ada dalam ciri-ciri ajaran sesat itu, selain daripada dakwaan sebagai Tuhan, Nabi, Imam Mahdi, ataupun dia mendakwa tahu benda gaib, ataupun dia kata semua agama adalah sama, itu yang berlaku hari ini. Okey, dan jelas
dakwaan semua agama adalah sama, konsep pluralism agama yang boleh membawa ke kufuran. Okey, yang itu. Cuma yang saya sebut isu tukar hari raya, tukar tarikh tadi, yang itu masuk bawah elemen ajaran sesat, ciri yang seterusnya iaitu mengubah syariat Allah Ta'ala. Itu ciri yang boleh kita tengok lah. Mana untuk orang awam mungkin kita kata benda yang kau dah common biasa buat, tiba-tiba ada orang kata benda tu salah. Yang itu kita kena perhatikan semula. Rujuk pihak berautoriti. Baik. Pihak berautoriti kita akan sampai di topik itu nanti. Ya, insyaAllah. Walau bagaimanapun anda boleh berinteraksi bersama kami. Anda boleh turunkan persoalan anda di ruangan komen. Saya cuba tinjau. Alhamdulillah ramai yang bersama dengan kita pada petang ini. Ada apa-apa isu yang anda nak tanyakan, persoalan yang bermain di fikiran anda boleh tumpahkan soalan anda di ruangan komen. Saya cuba pilih dan saya cuba angkat untuk saya ajukan kepada panel kita pada petang ini. Baik, ajaran sesat ke mana? Itu persoalan yang telah kami bincangkan seawal jam 3 petang tadi. Baik, Ustaz Najmuddin, bila sebelum saya nak pergi melompat ke arah pihak autoriti, jabatan, pihak berkuasa agama sebagainya, bila Ustaz sebutkan tadi soal perkara gaib dan sebagainya ini, dalam fikiran saya, apabila dunia sudah moden, pendidikan sudah berkembang, akses kepada ilmu sudah besar, maknanya untuk terjun dan terjebak dalam ajaran sesat ini sepatutnya nipis. Kerana akses pembelajaran ilmu, pendidikan sudah besar. Tetapi makin canggih manusia, makin maju manusia, makin maju juga ajaran sesat itu. Soalan saya, adakah ajaran sesat ini permainan juga ada perkara gaib, iaitu elemen pukau untuk menarik orang supaya dekat dengan mereka? Sebab kalau mengaku diri sebagai Tuhan, sebagai Nabi, logiknya tak boleh nak terima. Betul. Tapi ada tak elemen-elemen ini yang menyebabkan perkembangan kepada ajaran sesat ini? Okey. Berkenaan dengan ini isu yang agak panas sebenarnya. Adakah wujud elemen pukau, sihir dalam isu menarik pengikut dan sebagainya, kan? Memastikan mereka supaya tunduk dan patuh pada segala-gala arahan guru ni. Yang itu memang kita tak nafikan, Ustaz Riri. Memang ada unsur-unsur elemen yang sebegitu. Okey, penggunaan sihir, pukau yang terhasil daripada pemakanan, minuman dan sebagainya yang diberikan oleh guru-guru ajaran sesat ini, itu memang kita tak nafikan. Ya, elemen-elemen tu memang ada. Saya bagi sebagai contoh lah, Ustaz Riri. Benda tak logik, tapi berlaku. Contoh kita kata, ada satu ketika dulu, seorang lelaki yang berkahwin dengan 9 perempuan. Okey, kita tahu dalam syariat kita cuma dibenarkan 4. 4. Baik. Itu pun tak semua orang yang buat. Kan kalau kata Piramli itu kata apa? Jarang-jarang, kadang-kadang. Okey, 4. Jadi dia ni kahwin 9, Ustaz Riri. Dan isteri yang 9 ni memang isterinya dalam masa yang sama. Kadang-kadang orang memang dikahwin 9, tapi dah bercerai kan. 9 kali kahwin. Yang ini 9 isterinya, semuanya masih lagi isteri dia yang sah. Dari sudut dia lah, sah tu dari sudut dia. Tapi dari sudut kita, 5 yang kemudian tu tak sah lah. Okey, dari kahwin. Jadi, saya nak mensabitkan persoalan Ustaz Riri tadi bahawa elemen kau tu ada ke tidak? Sihir tu ada ke tidak? Sebab bila kita pergi buat siasatan kepada individu ini, masa tu kita tak tanya dengan yang lelaki ni. Kita tanya pada isteri pertama dia. Okey. Rumah dia 9 isteri dalam satu rumah, teres tingkat. Teres tingkat. Bilik cuma ada 3, Ustaz Riri. Bilik 3. Macam mana 9 isteri tu? Jadi bergilir-gilir lah. Bergilir-gilir. Baik, master bedroom mungkin dia dengan isteri yang dia akan duduk bersama tu, mungkin isteri yang lain duduk berkumpul lah dalam bilik-bilik yang selebihnya. Jadi bila kita tanya isteri yang pertama, grup ini dia mendakwa suami tu mendakwa dia adalah Nabi. Dia adalah jemaah Nabi. Jadi bila kita tanya dengan isteri dia, akak tak rasa jealous ke? Sebab perempuan mesti ada perasaan cemburu. Duduk dalam satu rumah dan sebagainya. Bila kita tanya, akak tak cemburu ke? Tengok suami akak, hari ni akak duduk dalam bilik ni, besok akak kena duduk luar, suami masuk dengan bini nombor 2 gitu kan. Dia jawab, satu benda yang kita tak fikir, jawapan itu akan keluar. Dia kata, Ustaz, apa saya nak cemburu pula? Sebab suami saya memang Nabi. Dan Nabi pasti akan membawa saya dengan syafaat dia masuk syurga. Jadi saya kena redha segala perbuatan suami saya kerana dia adalah Nabi. Nabi adalah lantikan daripada Allah. Ustaz Hariri dan sidang penonton yang ada di hadapan saya, logik tak jawapan itu kalaulah berlaku pada Ustaz Hariri sendiri? Pening kita. Kan. Jadi benda tu kalau kita jawab secara logiknya takkan berlaku. Tapi berlaku, maka kita meletakkan satu elemen, mesti ada elemen luar. Yang menyebabkan dia boleh
tunduk sehingga begitu sekali. Wallahu a'lam. Itu Ustaz Ridhi. Betul. Yalah, secara fitrah manusia ia mungkin elemen cemburu, perasaan emosi, tetapi apabila adanya, ialah kadang-kadang ia ada unsur sihir, kadang-kadang ia adalah permainan komunikasi. Betul. Ya, yang menyebabkan akhirnya seseorang itu yang sudah terperangkap dalam kesusahan, dalam kemiskinan, dalam keruntuhan rumah tangga, kemudian ada yang datang bermain komunikasi, memujuk dan sebagainya, akhirnya terjebak dalam kes ini. Itu salah satu jugalah. Dan kemudian ada juga pembacaan saya kerana masalah keuangan. Jadi apabila dibiayai, akhirnya terhutang budi, akhirnya ikut dan terperangkap dalam grup tersebutlah. Baik. Betul. Kalau di situ juga ada juga dalam penonton kita yang menulis persoalan ini, apa yang Ustaz sebutkan tadi, dia kata wujud ada di media sosial, kadang-kadang dinampak jirannya ataupun dinampak, tapi kadang-kadang yang disabitkan kesalahan ataupun yang dibawa dalam sesuatu kadang-kadang sikit. Jadi soalannya adalah, adakah penguatkuasa agama, jabat mufti lambat bertindak kepada isu-isu yang sudah didakwa di dalam media sosial ataupun dalam masyarakat, apabila dilaporkan, ataupun ada apa proses yang perlu dibuat sebelum kita mensabitkan ataupun menyiasat satu ajaran? Okey. Isu ni pun isu yang nak jawab pun payah. Kalau orang bicara bab akidah tu, dia kata macam perkara iktibari. Nak kata tak lambat, lambat. Nak kata lambat, taklah juga lambat. Dia payah nak jawab. Jadi saya jawab beginilah. Isu sama ada penguatkuasa kita ataupun agensi-agensi agama lah khususnya, adakah lambat bertindak? Soalan begitu Ustaz Ridhi kan? Betul. Baik. Pertama, kita boleh jawab macam ni lah Ustaz Ridhi. Pertama, mungkin saya jawab seperti mana isu kartel daging dulu yang Datuk Sirajuddin pernah jawab. Dia akui juga kelemahan yang kita ada, betul tak? Jadi kita pun dalam isu-isu ajaran sesat ini, kita akui memang ada nampak kelewatan. Ayat saya, nampak kelewatan daripada pihak orang awam. Okey, sebab apa Ustaz Ridhi? Sebab orang awam bila dia buat aduan, hari ini dia buat aduan ni kepada penguatkuasa, dia tak kira. Kadang-kadang ke JAKIM pun dia buat aduan. Betul. Padahal JAKIM tak boleh terima aduan. Betul. Okey, dia buat aduan ke situ. Dia kata, Ustaz, dekat rumah saya ni ada ajaran sesat begini dan beginilah. Orang awam dia punya harapan. Ya, harapan. Kita terima kasih pada orang awam sebab dia meletakkan satu harapan tinggi pada agensi agama kan. Dia mengharapkan bila dia buat aduan hari ini Ustaz Ridhi, besok dah kena tangkap. Selesai. Dia mengharapkan begitu. Tapi dalam isu yang berkenaan dengan ajaran sesat ini, saya nak jawab bahawa mungkin ada kelewatan berlaku dalam tindakan, dalam penguatkuasaan, dalam pendakwaan dan sebagainya. Hatta dalam bab pengeluaran fatwa warta pun mungkin memakan masa. Tapi saya kata dekat sini, kelewatan, kelambatan tersebut bersebab. Okey, bersebab. Apa sebab tu? Sebab tu kan. Ini pun kadang-kadang orang awam pun kadang dia tak puas hati juga. Tapi saya jelaskan. Okey, bersebab. Apa sebabnya? Khusus berkenaan dengan isu ajaran sesat ini Ustaz Ridhi, dia punya implikasi besar. Dakwaan terhadap charge bawah ajaran sesat ni implikasi besar. Bila kita bawa kajian, buat keputusan fatwa, warta dan sebagainya, kesan dia terhadap orang yang kita sabitkan dengan kesesatan ini, sama ada disabitkan sesat, terkeluar pada ahlu sunnah, paling berat murtad terus. Betul. Okey. Jadi bila kita kalau kita ambil contoh Ustaz Ridhi, kita hukumkan orang tu murtad. Macam dia kata tadilah, dia dakwa sebagai Tuhan, dan bila kita panggil pun memang dia mengaku depan kita dia Tuhan, memang boleh hukum murtad lah. Kalau dipanggil depan jawatan kuasa fatwa pun memang dia mengaku dia Tuhan, memang jelas yang tu tak payah dengar elemen lain lah, cukup yang tu kita sabitkan bahawa riddah, keluar dari Islam. Jadi kenapa lambat? Kerana kesan implikasi hukum tu besar. Okey, murtad keluar Islam. Sebagaimana kita sedia maklum, kalau kita hukumkan individu itu murtad, kesan dia bukan setakat orang tu. Kesan dia akan menjala kepada isteri dia. Hubungan dia suami isteri. Harta pewarisan dia macam mana? Kalau anak dia nak kahwin macam mana? Dia kesan besar. Bila kesan-kesan seperti ini besar, maka kita perlu kepada suatu kajian yang betul-betul mantap. Kita betul-betul dapat pengesahan daripada individu itu sendiri, ataupun daripada orang yang mengadu itu sendiri, ataupun daripada orang keliling-keliling dia yang mengesahkan cerita macam tu. Kadang-kadang masalahnya orang awam dia mendakwa begitu. Betul. Tapi bila kita jumpa Tok Guru tu kata
Saya tak kata begitu. Dia yang tak faham. Lepas tu dia pula cerita kat kita maklumat yang lain. Kita panggil pula saksi yang ketiga. Fakta yang ketiga pula timbul. Jadi dekat sini dah ada keraguan-keraguan. Kan kalau hatta dalam bab hudud sekalipun, idra'ul hudud bisyubhat tu kan, tolaklah perkara hudud dengan syubhat, yang ini lagilah pula. Sebab itu kita kata kadang-kadang berlaku kelewatan sebab kita nakkan pengesahan kepada maklumat yang kita terima. Okey. Sebab isu ajaran sesat ni dia pegangan dalam. Macam mana kita nak buktikan benda dalam tu? Yang itu perlu kepada cara korek maklumat tu. Jadi korek maklumat ni bukan kita di agensi agama, bukan sekadar contohlah Ustaz Hariri datang buat apa aduan, kata individu sekian ni sesat kerana dia mendakwa begini. Okey. Orang awam mungkin dia mengharapkan kau Ustaz Hariri dah buat dakwaan, dah buat aduan, kenapa tak ambil tindakan? Kita kena cek juga. Okey, betul ke tidak aduan tersebut? Okey, baik. Kemudian kita kena tengok juga Ustaz Hariri itu siapa? Mungkin Ustaz Hariri ni, contoh Ustaz Hariri ya. Contoh kan ada orang kata, "Ya ke ni?" Contoh di tempat lain nanti. Contoh kita kata. Mungkin kita kena cek juga Ustaz Hariri. Mungkin Ustaz Hariri dulu pernah duduk satu grup dengan orang ni, tapi tak dapat jawatan. Lalu dia buat satu fitnah dakwaan. Jadi kita kena cross check. Cross check tu kadang-kadang memerlukan masa. Nak buktikan begini dan sebagainya. Kan kena pula kalau nak tengok Hariri pula bukan calon orang. Lembaga dekat lembaga pengarah USIM lagi. Takkan sesat. Jadi dia banyak isu yang jadi masalah. Cuma saya nak tekankan kepada orang awam, jangan risau, segala maklumat yang diberikan kepada pihak berkuasa agama, kita tak pernah bakul sampahkan. Betul. Kita semua cuba ambil tindakan semampu kita, sekuat tenaga kita untuk selesaikan. Cuma saya tekankan sekali lagi, isu akidah, isu dalam, nak pembuktian tu perlu kepada masa. Perlu kepada masa. Betul. Itu yang boleh saya jelaskan Zahiri. Yalah, kalau orang yang tidak masuk dalam penyiasatan ataupun dalam kajian ini, macam kita nak buat kajian artikel sekalipun ataupun dalam kajian sarjana sekalipun, ia memakan masa yang begitu panjang. Betul. Kerana untuk meneliti supaya tidak tersalah membuat hipotesis maupun dapatan kajian yang kita mahukanlah. Ala kulihal, ia satu maknanya penerusan siasatan ataupun ia bergantung kepada isu yang kita kendalikan. Kalau yang mudahlah ia. Mudah. Baik. Ada tak soalan-soalan di ruangan Facebook ataupun ditinjau? Alhamdulillah, ramai yang angkat tanda ibu jari, dia kata faham. Alhamdulillah. Apa yang Ustaz Najibuddin penjelaskan, terima kasih banyak-banyak. Anda boleh teruskan share. Mudah-mudahan persoalan ataupun perbincangan kami ini dapat menebar ke seluruh negara dan memberi kefahaman kepada rakan-rakan kita, masyarakat kita, khususnya dalam aspek kita memperteguhkan akidah kita dan kita tidak terjebak dalam ajaran sesat itu. Baik, saya nak bawa juga, bila kita tanya JAKIM ini, mungkin orang awam nak tanya, apa peranan JAKIM apabila kita berdepan dengan isu ajaran sesat ini, ataupun apa langkah-langkah yang dibuat untuk mendidik masyarakat supaya mereka ini tidak terjebak dalam dalam ajaran sesat. Sebab Ustaz, saya memberi contoh beginilah, bahawa ajaran sesat ini dia umpama cendawan. Kita potong cantasnya, esok tumbuh lagi. Betul. Dan apabila kita terus mencatat dan banyak ia tumbuh, bahkan kita potong satu, tumbuhnya 10. Akhirnya solusi yang paling tepat adalah mencerdaskan masyarakat. Mungkin Ustaz boleh uras apa peranan yang boleh kita buat? Okey. Bila sebut tentang peranan dalam menangani ajaran sesat ini, saya kata seperti mana Ustaz Hariri sebutlah. Nampak untuk membantras tu memang sukar. Sebab dia macam prinsip ekonomi Ustaz Hariri. Dia ada permintaan dan penawaran. Mesti ada benda tu. Jadi memang sukar benda tu. Dia ajaran sesat ni, kalau paling-paling kita kata istilah koman spana lah. Paling-paling tidak mesti ada 5 pengikut punya. Mesti ada. Buatlah apa pun, mesti ada. Dia punya ciri-ciri apa, pengikut orang yang nak tu ada. Mesti ada. Kan mesti ada. Baik. Jadi apakah langkah persoalan Ustaz Hariri tadi, apakah langkah yang boleh kita ambil untuk sama-sama kita menangani, begitu ya? Betul. Jadi kalau kita kata yang itu, sebenarnya saya boleh kata ginilah, kerajaan ada peranan, awam pun ada peranan. Masyarakat awam. Kalau kerajaan, kita tak nafikan apa yang dibuat oleh agensi kerajaan, saya rumuskan kepada 2 perkara besar Ustaz Hariri. Pertama,
kerajaan menerusi agensi-agensi agama yang duduk di bawah Yang Berhormat Menteri kita, ada berapa belas agensi kita tu, semua memainkan peranan ikut bidang masing-masing. Tetapi kalau dalam isu ajaran sesat ini, biasanya semua memainkan peranan tapi mungkin cara yang berbeza. Kita kata perkara pertama yang dibuat oleh pihak kerajaan ialah dengan memberikan penjelasan dan juga penerangan. Ini macam-macam cara lah. Ada yang buat seminarnya, ada yang buat apa kan. Hatta dalam PKP pun benda ni berterusan dengan cara kita buat secara online. Tak ada masalah, benda tu jalan. Baik. Yang kedua, penjelasan juga Ustaz Riri. Baik. Yang kedua, kita tak nafikan juga usaha pihak kerajaan bawa yang macam kita sebut tadi, isu-isu ini kita bawa yang dah kita sabitkan ajaran sesat dan sebagainya, kita bawa ke jawatan kuasa fatwa dan sebagainya untuk diwartakan, untuk dilegalkan sebagai bahan undang-undang dan kemudian boleh diambil tindakan. Maksudnya saya kata kerajaan ada dua dia punya tindakan. Satu, penerangan kepada awam. Yang kedua, penerangan ini biasanya kita akan terangkan isu berkenaan dengan pegangan Ahlus Sunnah lah. Jadi orang awam sebenarnya dia tak payah pening dah. Bila kita cerita ini Ahlus Sunnah, selain daripada ni bukan Ahlus Sunnah lah. Jadi janganlah ikut kan. Baik. Yang kedua ialah tindakan dari sudut undang-undang. Itu kalau kita di agensi agama, kita bawa ke jawatan kuasa fatwa dan sebagainya lah. Baik. Isu yang kedua untuk orang awam. Kerjaan ada dua. Orang awam ni sebenarnya sehari disebut tadi, memang kita tak nafikan. Apa-apa kita nak buat, nak selamat dunia akhirat, nak kaya dunia, semua dengan ilmu. Cuma kita jangan pandang remeh pada ajaran sesat ini. Sebab mereka pun bukan calang-calang orang. Tengok hari ini kan. Dulu ajaran sesat secara senyap-senyap. Sekarang dia boleh buat secara terbuka. Dan Ustaz Hariri pun sebut tadi dia punya cara apa? Sepatutnya semakin menipis dia punya kehendak kepada ajaran sesat dah. Sebab dah canggih semua. Sebenarnya ruang ini pun digunakan oleh guru ajaran sesat juga untuk menyebarkan fahaman. Jadi lagi mudah dia nak sebar. Sebab dari sudut situ mungkin kalau nanti penguasaan dan sebagainya, mungkin terdapat kekangan. Sebab benda itu secara online, Facebook, YouTube dan sebagainya. Mungkin banyak kekangan lain di situ. Jadi mereka pun buat cara tu juga. Dia pun sebar dan sebagainya. Cuma orang awam, saya nak kata, mantapkan ilmu, mantapkan diri dengan ilmu. Cuma dekat sini Ustaz Riri, saya nak bagi tips lah kepada sahabat-sahabat kita yang berada di luar. Kalau kita tengok dari sudut ilmu ni, pertama, masalah masyarakat kita yang terjebak dengan ajaran sesat ni, satu, malas tuntut ilmu. Itu satu. Itu memang tak nafikan. Bila malas, jahil. Bila jahil, habislah. Kan? Itu satu. Yang kedua, dia kata apa? Ustaz, saya tuntut ilmu, Ustaz. Tuntut ilmu. Di sini poin paling penting Ustaz Riri, kita kena sebut kepada masyarakat, betul engkau menuntut ilmu, tapi kau tuntut ilmu daripada guru yang salah. Sebab itu untuk orang awam ni lah Ustaz Riri, saya kata, kalau kita nak tuntut ilmu, paling tidaklah pergilah tuntut ilmu di masjid ataupun di surau, sebab itu tempat yang terbuka. Dan guru-guru yang mengajar di masjid dan surau pun autoriti dah diberikan tauliah dan sebagainya, insya-Allah tak sesat. Tapi kalau cari ilmu secara menyelinap ni, itu yang kita bimbang. Masuk jadi dalam hutan, macam-macam lah semua kan. Jadi saya kata di situ kesimpulan saya sebut sehari ini, kerajaan dia akan buat cara dia dua tadi. Orang awam tolong mantapkan diri dengan ilmu. Dan saya nak sebut satu Ustaz Riri, terlupa. Orang awam kalau dapat maklumat tadi, kalau rasa benda tu perlu, maklumkan kepada pihak berkuasa. Dan pihak berkuasa akan menilai adakah benda tu boleh diambil tindakan ke, dah diambil tindakan ke, apa yang kita perlu buat. Tu. Saya suka dengan soalan jawapan yang Ustaz Najibuddin sebutkan tadi tentang sifat diri kita lah. Malas ataupun dia memang kita katakan orang yang obses menuntut ilmu tetapi melalui jalur yang salah. Sebelum kita nak pergi kepada kesimpulan, ada satu yang saya nak angkatkan juga adalah, saya lihat pada hari ini masyarakat dia mengambil pilihan untuk belajar agama melalui YouTube, melalui web stream sebagainya, tidak salah, dibenarkan. Tetapi mereka ini tertarik dengan pendakwah ataupun orang yang menyampaikan ilmu agama daripada luar. Sebab kebanyakan ajaran-ajaran sesat yang saya teliti adalah, dia bukan tidak datang daripada kita kata hutan belantara, titi wangsa kita, dia datang daripada luar. Sama ada daripada negara jiran, daripada barat dan sebagainya. Dan ia logik, dan dia ada unsur quick solution, penyelesaian yang pantas kepada masalah yang dihadapi sekarang. Oleh kerana itu Ustaz, kalaulah kita sebagai orang awam nak belajar dengan orang luar ataupun di ni boleh, tapi Ustaz ada tak garis panduan yang asas yang supaya kita boleh cam, oh ini
ada unsur tak betul ni, aku kena cari ni. Ada tak yang Ustaz boleh bantu masyarakat kita? Okey. Kalau macam saya boleh bantu, saya bercakap dari segi kapasiti, macam contoh kita di wilayah lah. Okey. Okay, wilayah. Itu yang saya nasihatkan tadi, kita sebagai orang awam jangan menuntut ilmu di tempat-tempat yang kita kata tertutup. Kita tak tahu kan pegangan dia macam mana. Sebab apa? Saya berani katakan, sebab kalau macam kita di wilayah ni, kita sarankan masyarakat supaya pergilah mengaji di masjid dan surau. Kenapa? Sebab dalam pemberian tauliah kita kepada pemegang-pemegang tauliah yang mengajar di masjid dan surau ni, kita memang ada letakkan syarat di situ, benda yang diajar mestilah bertepatan dan tidak lari daripada pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ada silibusnya. Ada silibus dia yang telah disemak oleh JAKIM sendiri, oleh Jabatan Mufti Wilayah, Pejabat Mufti Wilayah, Jabatan Agama Wilayah. Jadi tips saya tadi ialah saya nak bagi senang juga masyarakat, pergilah menuntut ilmu di tempat yang terbuka. Dan orangnya pun memang diberikan tauliah. Kalau orang awam rasa confused dengan ustaz tu, boleh rujuk Pejabat Mufti Wilayah. Ni ustaz ni ada tauliah tak ni? Okay, kalau dia kata ustaz ni mengajar lain macam ni ustaz, tak apa, kita boleh panggil, dan kalau betul dia mempertahankan pendapat dia, maka berdasarkan kepada kaedah yang kita ada 25, 26 kaedah tauliah sebagainya, kita boleh tarik balik tauliah dia. Tak ada masalah. Jadi tips saya bagi mudah macam itulah Ustaz Riri. Maknanya kita cari di tempat yang ialah masjid, surau, dan juga guru-guru yang telah ditauliahkan daripada pihak berautoriti. Betul. Selamat. InsyaAllah. Baik. Masya Allah, ramai hari ni peminat Ustaz Najmuddin. Allahu Akbar. Sama ada peminat Ustaz Najmuddin atau peminat isu ajaran sesat. Ala kulli hal, terima kasih kepada yang menonton kami. Tak dapat saya bacakan satu persatu nama mereka yang menyaksikan ini, tetapi kita ucapkan terima kasih di waktu petang Jumaat ini, ramai yang bersama dengan kita. Baik, telah berlalu hampir 40 minit kita bersiaran. Mungkin Ustaz boleh buat sedikit kesimpulan pun saya nak masukkan dalam soalan. Okay. Mungkin ialah ajaran sesat ini dia nak bawa ke mana? Topik kita, mungkin Ustaz boleh ulas. Apabila kita termasuk dalam ajaran sesat, apa risiko yang kita ada? Bukan sekadar risiko undang-undang, tapi yang paling parah adalah risiko akidah. Okey, Ustaz boleh ulas sedikit tentang isu ini dan Ustaz buat kesimpulan. Okey. Berkenaan dengan isu terjebak ini, sebab itu kita dalam Islam kita ada prinsip pencegahan. Sebab apa Ustaz Riri? Sebab pengalaman yang kita tengok, saya hampir dekat 10 tahun 10 kali, pengalaman kita tengok apabila seseorang itu telah terjebak masuk ke dalam ajaran sesat, maka dia sukar nak keluar. Sukar nak keluar tu sebab apa? Sebab elemen yang kita sebut awal tadi. Maknanya penggunaan sihir, pukau, balik rumah Ustaz Riri, tengok cermin ada makhluk tu depan. Tengok sini, jadi kita pun rasa tak selamat. Dan dia berketurunan Ustaz? Ya. Dia boleh jadi berpanjangan, kita katakan. Akhirnya bila kita dah tak tahan Ustaz Riri, kebimbangan kita tak tahan tu, dia pergi semula lah. Bila dia pergi semula kepada guru tersebut, gangguan tadi hilang lah. Sebab yang hantar untuk guru juga. Jadi tu guru kata, tengok apa yang kau buat, kau pergi semula dekat aku, kan selamat. Jadi benda tu bila dah masuk, susah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz Riri tanya tadi berkenaan dengan risiko tadi. Memang paling parah, kita kata paling parah ialah risiko akidah. Okey, risiko akidah. Bila dia mengaku macam tadi kan, dia mengaku suami dia adalah nabi. Di situ risiko akidah dah besar. Okey, selain daripada risiko undang-undang. Sebab undang-undang ini mungkin kita kata isu atas dunia. Tapi isu akidah ni dia akan memberikan implikasi berpanjangan. Tak ada penamat dah. Kalau kita mati dalam keadaan macam ni, mengiktiraf orang tu sebagai Tuhan, mengiktiraf orang tu sebagai nabi, akidah dah gugur. Bila akidah dah gugur, maka habislah rosak segala-galanya. Itu yang saya nak sebut di situ. Jadi risiko dia memang besar, dari sudut akidah besar, dari sudut undang-undang pun besar juga. Baik. Cuma saya nak simpul Ustaz Riri ya. Saya simpul macam ni sajalah. Untuk mengelakkan, sebab soalan Ustaz Riri tadi, untuk mengelakkan kita terjebak daripada ajaran sesat, saya nak bagi tips ringkas untuk orang awam dan juga untuk kita bersamalah insya-Allah. Pertama, kalau kita nak mengikuti mana-mana ajaran ataupun kumpulan ataupun kita kata grup ke tak kisah, nasihat kita yang pertama ialah rujuk pihak berautoriti dulu. Okey, kita nak ikut kumpulan A, kumpulan B dan kumpulan C. Contoh dia mengajak kita supaya mengikut kumpulan dia dan sebagainya, individu ke, rujuk pihak berautoriti dulu, tanya, tuan saya nak tanya individu ni ada masalah tak? Ataupun kita kata kumpulannya ada masalah ke tidak? Okey, kalau tak ada, go on, teruskan.
kalau kita dah kata kumpulan ni memang dah diselidiki dan dia dah diakui bahawa gurunya pun ada tauliah sebagainya, teruskan. Baik. Perkara yang kedua, sekiranya, ni tadi kita bagi ke barangkalian. Sekiranya ditanya kepada pihak berautoriti pun tak ada info lagi. Belum pasti. Belum pasti. Orang awam kena bagi maklumat yang mereka ada kepada pihak berautoriti untuk mereka tengok. Tapi untuk orang awam tu tadi, dia boleh mengenali sendiri macam mana ajaran sesat ataupun tidak. Ini saya bagi tips pengalaman lah Ustaz Hariri ya. Baik. Pertama, biasanya orang ajaran sesat ni kalau dia ajak kita masuk grup dia, dia takkan kata Ustaz Hariri main ikut ajaran saya ajaran sesat. Memang tak ada orang ikut kan. Saya rasa kalau orang gila pun dia akan lari. Okey, ini kan pula kita yang waras. Cuma dia akan datang dan dia akan kata, contoh begini Ustaz Hariri ya. Ustaz Hariri ni dah lama masuk Islam kan. Daripada lahir Islam kan. Ustaz Hariri tahu tak kita ni banyak dosa? Memang kita akan akui. Okey. Nabi berdosa tak? Dia bukan persoalan. Dia kita kata, Nabi maksum. Baik, dia kata, Nabi maksum. Dan Nabi solat maghrib berapa rakaat? Kita akan jawab, confirm lah 3. Baik. Dia kata, Ustaz Hariri confirm tak? Nabi solat 3 rakaat dengan keadaan Nabi tidak berdosa. Okey. Kita yang berdosa, rasa memadai tak dengan solat maghrib 3 rakaat? Tak cukup. Sebab kita berdosa. Lantaran itu, setiap solat kita kena tambah. Maksudnya, daripada Nabi sembahyang 3 rakaat, kita kena sembahyang 6 rakaat. 12 rakaat. Dia kata begitu. Kita pun, Logik. Sebab dia kata, kita banyak dosa. Nabi tak dosa. Sebab tu Nabi boleh sembahyang subuhnya 2 rakaat. Sebab tak ada dosa. Kita banyak dosa. Jadi 2 rakaat subuh tak cukup. Jadi kita kena sembahyang subuh 8 rakaat, 18 rakaat. Contoh dia kata begitu. Bila kita timbulkan persoalan, dapat daripada mana? Dia akan kata, pergi pada elemen awal tadi. Dia ajaran sesat ni sehari dia berkisah. Dia pergi balik semula yang awal tadi. Aku tidak bercakap atas kapasiti aku. Tapi Allah telah menempat dalam diri aku, maka arahan itu keluar daripada Allah. Dia pergi ke situ. Okey, kalau kita argue begitu, kalau kita argue macam pelik je ajaran ni, tak apa. Mungkin pelik sebab kita tak faham. Lalu untuk mengelakkan daripada pelik ni, maka malam ni ada ajaran dekat rumah sekian. Okey. Jadi elemen pertama tadi, isu menimbulkan tashkik, keraguan-keraguan kan dekat situ. Baik, kita pun pergi ikut dia kat rumah. Sampai kat rumah, ajaran tu dah secara tersembunyi. Apa yang guru dia cakap, dia tak akan bantah dah. Okey, pergi kat situ. Bila ajar dalam pengajaran tu buat, dia dah dapat pelik je benda ni. Last kali guru cakap apa? Apa yang kita belajar dalam ni tak boleh disebarkan kepada orang awam. Jadi untuk orang awam kat luar, saya bagi 3 tips tu Ustaz Hariri. Pertama, apabila dia datang dengan menimbulkan persoalan terhadap amalan kebiasaan kita, yang ini hati-hati. Kemudian, ciri yang kedua, dia akan kata pengajaran dibuat secara tertutup. Ini pun satu elemen meragukan. Saya tak kata sesat, meragukan. Kena hati-hati. Dan yang ketiga, bila ada elemen jangan sebarkan ilmu kepada orang lain. Ini khas untuk ahli kita saja. Maka dia akan jadi masalah besar. Itu yang saya boleh simpulkan Ustaz Hariri untuk perbincangan kita. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Najmuddin. Banyak yang kita berkongsi pada hari ini. Memang rasa tak cukup dan perbincangan ini perlu dipanjangkan lagi. Namun Tanya Jakim ini bukan adalah satu tempat untuk kita magic stick menyelesaikan semua masalah. Tetapi ia membuka minda kita untuk kita terus belajar, terus mengenal agama kita dan belajar. Akhirnya kita akan memperkuatkan akidah kita sendiri. Kesimpulan yang dapat saya buat adalah sepanjang saya mengikuti perbincangan ini, ajaran sesat ini datang daripada akar yang sama. Apabila ia beranak dengan nama yang berlainan, tetapi ianya satu untuk menyesatkan akidah suci kita. Bagaimana nak menyelesaikannya? Adalah ilmu yang mantap yang kita dapat daripada pihak berautoriti dan tempat-tempat yang difahami bahawa tempat pengajaran agama, masjid dan surau. Teruskan ikuti Tanya Jakim. Banyak lagi isu yang kami akan bincangkan. Like Facebook, Instagram, YouTube kami di My Jakim. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Dalam segmen
mentanya JAKIM. Mengikut prosedur pengauditan, Ini mungkin sensitiviti di kalangan peserta. macam mana nak melahirkan orang yang berebat. Bimbingan, kita memberikan nasihat.